dia tak ada macam kulit ke, hidung ke, okay. Dia tak ada benda yang spesifik. So dia simple saja. Dia cuma ada body dia sahaja. So ini yang dinamakan sebagai organisma ringkas. So bila simple, dia tak akan ada sistem pengangkutan yang khusus. Okay, so dia punya sistem pengangkutan, bila awak tengok dia cuma ada membran kat luar je kan. Dia ada kulit lah, kulit ataupun membran saja kat luar. So maksudnya dia nak apa-apa nutrien, dia nak apa-apa keperluan yang diperlukan oleh sel-sel ini, benda tu hanya perlu diserap ke dalam. Okay, apa yang dia nak diserap ke dalam, apa yang dia nak buang dia akan diserap keluar. So basically kata kunci untuk organisma ringkas, dia tak akan ada sistem pengangkutan yang khusus di mana dia hanya akan menjalankan proses keluar masuk bahan yang dia nak, bahan yang dia tak nak ataupun bahan kumuh melalui proses resapan sahaja. Okay, serap masuk, serap keluar. Serap masuk, serap keluar, dah settle. Okay, sebab dia terlalu simple. Dia tak ada sistem yang khusus. Okey, itu untuk organisma ringkas. Kita pergi pula kepada apa beza kalau organisma kompleks. So organisma kompleks ni dah kata kompleks kan, maksudnya dia kena ada sesuatu yang terperinci lah. Ada banyak detail dia. Contoh kalau kita bina satu rumah banglo. Rumah banglo dia ada 4 bilik tidur. Okey, 2 bilik tamu. 1 bilik dapur masak, dapur kering, ada stor makanan pula, ada stor simpanan lain, ada bilik orang gaji, ada tempat simpanan garaj kereta, ada tempat garaj lain-lain lagi lah. Okay, maksudnya kalau kompleks ni dia sangat terperinci, ada detail yang masing-masing. Okay, dia tak simple macam yang biasa. So antara contoh organisma yang kompleks ni macam manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey, contoh paling senang, kita lihat diri kita ni, adakah udara yang kita sedut masuk boleh keluar saja-saja gitu je, masuk keluar? Kita kan, kita nampak macam masuk keluar, tapi tak, dia kena melalui beberapa proses, beberapa laluan yang bronchus, bronchiol, bertukar pula dekat alveolus, baru dia boleh keluar ikut laluan yang sama. So dia ada satu jaringan sistem pengangkutan yang khusus. Itu untuk udara. Okay, kalau makan macam mana? Ikut hidung juga ke? Tak. So dia makan ikut mulut. Mulut dia lalu ikut trakea ke? Tak. Dia akan lalu ikut laluan makanan yang dinamakan sebagai esophagus, turun kepada perut. Okey, kalau udara karbon dioksida, kita keluar balik ikut hidung. Tapi kalau makan, kita keluar balik ke makanan ikut mulut. Takkan. Barang apa-apa saja bahan kumuh, kita keluarkan balik melalui melalui kita keluar juga bahan kumuh sebagai air kencing melalui pundi kencing. Okay, so maksudnya benda tu kompleks. Dia tak semudah itu untuk organisma yang kita namakan organisma kompleks. So bila organisma kompleks sebenarnya dia punya struktur binaan. Okay, dia terdiri daripada multisel. Maksudnya dia bukan satu sel je. Kalau ameba macam Paramecium, Euglena, dia ni je, satu sel je. Tapi kalau manusia, awak dah belajar masa tingkatan 1 sains, maksudnya dia gabungan daripada pelbagai sel baru dapat bentuk satu struktur. Okay, satu organ. Okay, begitu juga dengan haiwan, begitu juga dengan tumbuhan. Walaupun tumbuhan ni awak nampak macam sepohon pokok, tetapi dia punya binaan pun, dia punya perjalanan kehidupan dia bukan semudah itu. Dia maksudnya dia agak kompleks. Okay, so tumbuhan bukan setakat dia nak hidup,
dia kena buat makanan dia sendiri. Tapi dia nak buat makanan sendiri, dia perlukan apa? Dia perlukan karbon dioksida, dia perlukan cahaya matahari, dia perlukan klorofil. Okay? Dan semua tu adakah saja-saja senang-senang je nak serap ikut daun? Tak. So dia ada laluan-laluan dan tata cara tertentu bagi dia melakukan proses fotosintesis. Contoh, adakah matahari boleh masuk je daripada akar? Tak kan? So akar biasanya diserap semuanya air, mineral naik ke atas. Matahari, siapa yang buat kerja? Daun. Okay, so dia ada siapa yang buat kerja? Bahagian apa yang melakukan kerja tersebut? So dia ada pengagihan tugas. Itu yang bezanya di antara sistem pengangkutan organisma simple dengan sistem organisma yang kompleks. Okay, boleh faham setakat ni? Faham, Ibu, faham. Okay, alright. So, okay, ini subtopik yang terakhir lah. So tadi awak dah tahu bezakan di antara organisma ringkas dengan organisma kompleks. Sekarang ni, apa sebenarnya? Penting sangat ke sistem pengangkutan ni untuk organisma sama ada ringkas ataupun organisma kompleks? Apa kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma itu sendiri? Okay, contoh macam tadi, kita manusia, haiwan pun sama. Okay, kita makan. Lepas kita makan, kita buat apa? Alhamdulillah. Lepas tu, dah masuk? Dah apa yang hadam. berlaku? Dihadam. Lepas hadam? Lepas tu? Dia serap nutrien. Lepas dia serap nutrien? Bila ada benda yang masuk, awak makan, mesti ada benda yang awak buang. Ataupun kita panggil sebagai bahan kumuh. Contohnya, kita ambil karbon dioksida, kita ambil oksigen, tapi kita bebaskan gas karbon dioksida. So, gas karbon dioksida tu dinamakan sebagai bahan kumuh atau sesuatu yang kita tak nak berada dalam badan kita. Okay, kalau kita makan, dah kenyang, apa yang berlaku kepada makanan yang ada dalam perut ni, dalam sistem pencernaan manusia? Akhirnya makanan-makanan tersebut dicerna, kemudian dia akan berakhir sebagai tinja ataupun najis dan dikeluarkan melalui dubur. Okey, maksudnya ada masuk, kena ada yang keluar. Makanan kita nak, tapi bahan kumuh kita tak nak. Kita minum, lepas tu kita akan keluarkan bahan kumuh yang dinamakan sebagai air kencing ataupun urea. Okey. So itu antara fungsi sistem pengangkutan. Maksudnya dia lalu ikut mana, dia keluar ikut mana. Okey, contoh untuk sistem pengangkutan untuk mengangkut bahan keperluan sel. Apa yang kita nak? Oksigen, nutrien untuk menghasilkan tenaga. Okey. Bila habis benda yang kita nak, kita akan keluarkan balik sesuatu yang kita tak nak ataupun kita panggil bahan kumuh. Okay, contoh peluh. Peluh kita simpan ke dalam badan? Tak. Peluh kita akan keluarkan sebab dia adalah sesuatu yang dinamakan bahan kumuh. Okay. So, yang kedua, tumbuhan. Sistem pengangkutan mengangkut bahan keperluan sel tumbuhan seperti tumbuhan dia nak buat makanan dia sendiri. Dia perlukan garam mineral, dia perlukan air untuk buat proses fotosintesis. Benda-benda yang dia tak nak, contohnya seperti oksigen, dia keluarkanlah sebagai bahan kumuh. So dia ada laluan-laluan dia yang tertentu. Nak masuk ikut mana, nak keluar pun kena ada jalan yang sesuai. Okay. So yang ketiga, sistem pengangkutan menyingkirkan bahan kumuh yang bertoksik keluar. Macam tadilah. Okay. Menyingkirkan bahan kumuh yang bertoksik keluar. Bahan kumuh ni maksudnya benda tu tak patut
patut ada dalam badan organisma tersebut. Contoh, awak makan kenyang, tapi boleh tak kalau awak tak berak atau awak tak buang air besar ataupun tak kencing? Boleh ke? Tak. Tak boleh kan? Sebab bahan kumuh itu tak diperlukan oleh badan manusia. Bila dia berada dalam badan manusia, dia akan jadi kemudaratan ataupun racun kepada badan dibuang. Okay. So nak buang, ada laluan-laluan dia, iaitu kalau manusia, dia stay duduk dalam rektum, baru dia keluarkan ikut lubang tubuh. Bahan kumuh bertoksik yang gagal akan disingkirkan dari sel yang mana dia akan meracuni badan dan membunuh organisma tersebut. Okay. So ini adalah antara tiga kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Nak angkut masuk, nak angkut keluar. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada soalan. Okey. Cikgu tak bagi latihan secara pautan dekat live worksheet. Okey, kita terus bincang soalan secara lisan lah dekat sini. Semua dapat lihat Raja di bawah menunjukkan sejenis organisma ringkas. Nama dia Paramecium. Okey, soalan dia. Awak jawab saja. Adakah organisma ringkas ini mempunyai pengangkutan yang khusus? Jawapannya ya ataupun tidak. 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 Pandai. Okay, sebab dia simple, so dia tak ada sistem pengangkutan yang khusus. Dapat 1 markah. Okey, soalan B. Namakan proses pengangkutan bahan keperluan sel dan hasil kumuh melalui membran sel. Maksudnya dia masuk dan dia buang keluar melalui proses apa yang kita namakan? Apa nama proses dia? Proses resapan. Yes, resapan. Bagus. Sebab dia simple kan? Dia resap keluar ataupun dia resap masuk. Okey, soalan seterusnya. Okey, ni ada gambar rajah manusia, ada gambar rajah tumbuhan. Adakah organisma kompleks mempunyai sistem pengangkutan yang khusus? Ya ataupun tidak? Ya. Alhamdulillah, ya. Siapa minum air tu sedapnya bunyi? Ya. Sebab dia kompleks, dia kena ada sistem pengangkutan yang tertentu. Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah sistem pengangkutan dalam organisma kompleks berfungsi? Ni level tinggi sikit, TP2 ni. Sistem pengangkutan yang khusus mengangkut, dia nak angkut apa? Apa yang manusia nak? Oksigen dan nutrien. Oksigen dan nutrien. Ke semua sel badan dan nak buang apa? Nak singkirkan? Bahan kumuh. Apa yang kita nak buang? Bahan kumuh. Yes. Okay. So semua dapat jawab soalan ni. So kira kau dapat jawab, awak dah faham lah. Dah jelas mengenai subtopik 3.1 macam mana sistem pengangkutan berlaku dalam organisma ringkas dan juga organisma kompleks. Okay. Ada soalan setakat ni? Hebat semua.